Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Faiza binti Jumari, Pengetua Sekolah Menengah Setiabudi. Yang dihormati barisan pentadbir Sekolah Menengah Setiabudi. Seterusnya barisan guru-guru serta pelajar-pelajar tingkatan 1 dan pelajar-pelajar baru bagi sesi 2021 yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini bagi menyempurnakan Hari Orientasi Tingkatan 1 dan pelajar baru bagi tahun 2021. Bagi memberkati lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, sama-samalah kita mendengar ucapan dan taklimat daripada Encik Zaid bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Core Curriculum Sekolah Menengah Setiabudi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Faiza binti Jumari selaku pengetua, iaitu bonda di Sekolah Menengah Setiabudi. Yang dihormati rakan-rakan setugas saya, Cikgu Spadin Paiman selaku guru penekanan akademik, Ustaz Zulfadil Razali selaku guru penekanan halwah belajar, para guru-guru serta pelajar-pelajar baru yang cikgu raikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu nak ambil kesempatan kali ini untuk mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke Sekolah Menengah Setiabudi. Okey, baiklah. Pada petang ini ialah slot untuk taklimat co-curriculum. Dan sejurus taklimat ini kita akan terus membuat pendaftaran co-curriculum. Jadi semua pelajar baru mesti betul-betul mendengar taklimat yang cikgu nak sampaikan ni, sebab kita nak pilih ataupun nak daftar aktiviti yang sesuai ataupun aktiviti yang kira mengikuti kita punya cita rasa. Ataupun juga sebelum ni waktu sekolah rendah dah pernah menyertai certain aktiviti, kita nak ada continuity di sekolah menengah. Okey. Sebelum itu cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Muhammad Zaid Muhammad Ibrahim, lebih dikenali dengan nama Cikgu Zaid, yang merupakan guru penongkanan co-curriculum Sekolah Menengah Setiabudi. Jadi cikgu akan menyelenggara, cikgu akan oversee semua aktiviti koko yang disertai oleh pelajar di Sekolah Menengah Setiabudi. Okey, mari kita lihat start seterusnya.
Okey, cikgu ambil kesempatan juga untuk memperkenalkan dalam kurikulum jawatankuasa organizational chart dalam kurikulum yang dinaungi oleh puan pengetua kita, iaitu Cikgu Faizah binti Jumari. Next. Ini adalah gambar cikgu. Cikgu bersama dengan cikgu punya pembantu ataupun kita orang kanan cikgu, iaitu Cikgu Rosina Muhammad yang merupakan HOD bagi aktiviti kurikulum. Cikgu Rosina ni lebih dikenal dengan nama Cikgu Awin. Tengok betul-betul nanti nak jumpa dekat sekolah, nak kena cari mana cikgu kurikulum. Okey, kita pergi pada seterusnya. Ini adalah Cikgu Muhammad Fauzi Aziz. Beliau merupakan koordinator untuk sports ataupun lebih kita kata sebagai setiausaha sukan di Sekolah Menengah Setiabudi ni. Beliau menyelenggara semua aktiviti sukan di Sekolah Setiabudi, termasuk juga dengan semua pertandingan-pertandingan tournament yang dianjurkan untuk pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Setiabudi, termasuk MSSD, MSSS dan juga MSSM. Inilah orangnya, Cikgu Fauzi Aziz. Okay. Seterusnya adalah Cikgu Izzati Surasa, atau dikenali dengan nama Cikgu Zati. Beliau merupakan Coordinator of Sports and Games. Cikgu Zati bertanggungjawab kepada semua aktiviti sukan dan permainan yang berlangsung di Sekolah Menengah Setiabudi secara mingguan. Jadi sekiranya kita ada sebarang masalah tentang aktiviti sports and games yang kita nak sertai, ini adalah cikgunya yang kita akan jumpa, iaitu Cikgu Izzati Surasa. Beliau merupakan cikgu sains. Baik, kita pergi seterusnya. Baik, ini adalah Ustaz Syafiq. Ustaz Muhammad Syafiq. Beliau merupakan penyelenggara ataupun koordinator untuk unit beruniform. Okey, jadi kalau kita nak ada sebarang persoalan, sebarang kesulitan berkenaan dengan pasukan badan beruniform, ini adalah cikgunya Ustaz Syafiq. Jadi kena ingat betul-betul ni Ustaz Syafiq. Okey, seterusnya Cikgu Wan Azilawati merupakan seorang guru bahasa Melayu dan beliau adalah koordinator untuk semua aktiviti kelab dan persatuan yang diadakan di Sekolah Menengah Setiabudi. Kelab ni dia di Setiabudi pelajar akan diadakan setiap minggu. Jadi penting untuk kita mengenali Cikgu Azilawati, sebab kalau kita ada sebarang permasalahan, sebarang persoalan, boleh berjumpa dengan Cikgu Azilawati. Ataupun awak nak menyertai pertandingan, mewakili kelab, selain daripada kita punya advisor, Cikgu Azilawati juga boleh membantu kita. Baik, kita pergi ke seterusnya. Ini dah mula penting dah ni students. Okay? Yang cikgu sedang tunjukkan ini adalah semua aktiviti-aktiviti yang diselenggara oleh unit kurikulum di Sekolah Menengah Setiabudi. Kalau kita tengok kat situ, yang pertama adalah unit beruniform, pasukan badan beruniform. Kita juga ada sports and games, sukan dan permainan. Kita juga ada clubs and societies, macam cikgu cakapkan tadi, kelab dan persatuan. Yang keempat, kita offer aktiviti ekstra koko. Nanti cikgu akan terangkan apa dia aktiviti keempat ekstra koko tu. Dan juga kita ada rumah sukan. Di Sekolah Menengah Setiabudi ni rumah sukan very kompetitif, sangat, kita kata sangat bersaing hebat. Pelajar-pelajar, cikgu tengok pelajar form 5, dia kalau dia bawa rumah sukan ni, dia akan bawa rumah sukan dengan sehabis baik, sepenuh hati dia akan bawa. Dan last sekali adalah yang cikgu tulis tu adalah School Athletics Team. Ini yang cikgu cakap tadi, yang Cikgu Fauzi tadi, dia akan menyelenggara semua pertandingan-pertandingan tournament sukan di Sekolah Menengah Setiabudi. Ini dia yang kita offer di Sekolah Menengah Setiabudi. Jadi tengok betul-betul, sebab nanti bila kita nak daftar aktiviti koko, dia mesti faham yang ni. Okay students? Okay, kita akan kepada next slide. Okay, basically aktiviti koko yang diadakan di Sekolah Menengah Setiabudi adalah seperti yang cikgu paparkan. Kalau awak tengok, cikgu tulis yang pertama adalah aktiviti uniform unit and sports and games. Ini bermaksud students, aktiviti wajib mingguan, aktiviti koko di Sekolah Menengah Setiabudi secara rasminya akan diadakan pada hari Rabu. Kita jangan bercakap pasal PKP lah, kita cakap kalau sekolah bergerak ataupun beroperasi seperti biasa. Aktiviti koko akan diadakan pada setiap hari Rabu. Jadi kalau Rabu yang pertama tu kita join aktiviti unit beruniform, Rabu yang kedua tu akan jadi aktiviti sports. Contohnya cikgu masuk cadet polis dan juga cikgu masuk pingpong. Jadi pada minggu pertama cikgu akan pergi cadet polis, Rabu seterusnya cikgu akan pergi kepada pingpong pula. And then seterusnya cikgu akan pergi kepada cadet polis balik. Kemudian cikgu teruskan balik kepada pingpong. Dia akan berselang-seli. Okay, itu kena ingat. Kena bagi tahu parents, kalau naik sekolah pada setiap hari Rabu, jika aktiviti koko dibenarkan di sekolah,
dia akan diadakan pada setiap Rabu dan kita akan selang-selikan antara aktiviti unit beruniform dengan sports and games. Okey. Kemudian kalau kita tengok yang B, cikgu tulis di situ adalah clubs and societies. Kelab dan persatuan yang diadakan pada setiap hari Isnin, Selasa dan juga Khamis. Dan ada juga certain aktiviti yang diadakan pada hari Jumaat. Ini bergantung kepada trainer lah. Contohnya taekwondo. Tiba-tiba trainer dia kata, okey, kita minggu ni terpaksa buat aktiviti pada hari Jumaat. Jadi awak kena datang aktiviti pada hari Jumaat. Tapi bukan berlaku selalulah. Kadang-kadang trainer ada sedikit adjustment, jadi kita kena ikut. Dan yang ketiga adalah extra co-curricular activities. Yang ni yang tadi tu, aktiviti keempat tadi yang ada mengatakan tentang extra koko. Extra koko cikgu akan terangkan nanti apa dia extra koko tu. Okey, extra koko ni dia akan jalankan pada hari Isnin ataupun hari Selasa ataupun hari Sabtu. Ada aktiviti hari Sabtu, students. Okey. And officially semua aktiviti koko ni berlangsung daripada pukul 4 sehingga 5.20 dan ianya wajib kepada semua students. Wajib students. Okey. Ini bermaksud kalau cikgu adalah pelajar sekolah menengah serta budi, cikgu wajib join aktiviti A, unit beruniform. Cikgu wajib join aktiviti B, kelab dan persatuan. Cikgu wajib join aktiviti seterusnya adalah sports and games. Dan juga extra koko itu adalah sekiranya awak nak join aktiviti yang lebih. Contohnya dah 3 join kan. Cikgu, saya rasa nak join satu lagi aktiviti. Saya join yang keempat. Yang keempat ni nama dia extra koko. Kita akan tengok apa dia aktiviti keempat ni yang dinamakan extra koko. Baik, kita pergi pada next slide. Baik. Ini adalah aktiviti unit uniform yang diadakan di Sekolah Menengah Serta Budi. Yang pertama adalah Corps Cadet Police IPD Gombak. Jadi sekolah menengah ada 3 sahaja guys. Yang pertama adalah Corps Cadet Police. Okey, yang kedua adalah Pergerakan Puteri Islam PPIM. Cikgu rasa kalau di Sekolah Rendah Serta Budi kita ada ramai pelajar yang join PPIM, jadi boleh ada continuity, boleh sambung di Sekolah Menengah Serta Budi. Dan yang ketiga adalah Bulan Sabit Merah Red Crescent Society. Ini pun cikgu rasa ramai yang join di sekolah rendah, jadi boleh ada sambungan di sekolah menengah. Okey. Cuma di sini cikgu nak maklumkan, memandangkan pelajar kita ramai, jadi on certain activities cikgu terpaksa limitkan penyertaan. Jadi nanti bila kita daftar aktiviti koko secara online, ada aktiviti yang cikgu akan limitkan penyertaan. Jadi bila awak nak daftar nanti kan students, awak akan dapati, alamak cikgu, kenapa saya tak boleh daftar? Itu bermaksud keahlian dah penuh. Okey, itu kena ingat tu, cikgu maklumkan. Aktiviti ada dia punya limitation, nanti cikgu akan maklumkan nanti. So these are the 3 activities offered at Setia Budi. Jadi awak mesti tahu, nanti nak pilih, mesti tahu aktiviti Corps Cadet Police ke, Puteri Islam ke, ataupun Bulan Sabit Merah Malaysia. Let's go to the second one. Seterusnya adalah sports and games. Yang ni yang cikgu cakap tadi yang berlaku setiap Rabu tu. Yang kita offer di Setia Budi adalah kita ada futsal, kita ada chess, kita ada netball, kita ada volleyball, kita ada badminton, kita ada table tennis, bowling dan juga satu lagi adalah handball, bola baling. Cuma cikgu nak maklumkan di sini, untuk aktiviti bowling kita akan buat di luar. Maksudnya pelajar akan naik bas daripada sekolah, cikgu akan bawa awak pergi ke bowling punya center lah untuk bermain bowling. So tu kena ingat lah. So of course ada charges applied untuk aktiviti bowling. Okay, so ingat ni ada futsal, ada chess, ada netball, ada volleyball, badminton, table tennis, bowling and handball. Satu lagi tu tak nampak tu, dia dekat bawah sekali tu. Alright, let's go to the next one. The next one is clubs and societies. Kelab dan persatuan. Kita ada school editorial board, ataupun orang kata sidang redaksi sekolah. Dia akan belajar macam mana nak publish bulletin, macam mana nak publish magazine, how do you edit by using laptops and computers, menggunakan Photoshop, menggunakan Adobe Illustrator, macam mana nak buat video editing, semua akan dibuat di school editorial board. Kita juga ada performing arts club, kelab muzik dan nasyid. Pelajar yang tahu bermain dalam muzik boleh join kelab ni. You boleh main gitar, you boleh join. Boleh main bass, you boleh join. Boleh main keyboard, you boleh join. Main violin boleh. Any music instruments yang you boleh main,
let's join into the Performing Arts Club. The third one is Adventure and Recreational Club. Kelab kembara dan rekreasi. Iaitu kelab kita kata ni kalau buat aktiviti outdoor, this is the club. Mendaki contohnya, kalau kita pergi rowing kan, any outdoor activity akan masuk dalam aktiviti Adventure and Recreational Club. Okay. Yang keempat adalah Kelab Invention and Innovation Club. Kelab inovasi dan reka cipta. Contohnya kalau kita ni hebat dalam membuat reka cipta sesuatu, hebat dalam sains, kan, you pandai reka something, pandai membuat sesuatu ataupun benda-benda projek DIY contohnya, this is the club, Invention and Innovation Club. Okay. Kemudian kita ada kelab Debate and Public Speaking. Debate and Public Speaking Club. So mana-mana pelajar yang suka bercakap ataupun suka seni berhujah, suka seni berdebat, suka bercakap di khalayak ramai, ataupun dia nak gain, dia nak acquire that skill, nak bercakap di hadapan publik ataupun nak menyertai pertandingan, inilah kelabnya, kelab Debate and Public Speaking. Debate and Public Speaking Club. So kalau berminat boleh join kelab ni. Yang seterusnya adalah kelab Gamelan Gema Gangsa. Gamelan merupakan salah satu alat tradisional Melayu, dan di sekolah menengah sendiri kita ada set gamelan, dan dia akan diadakan dalam studio gamelan. You have specific studio untuk gamelan. Kalau awak rasa nak belajar main alat muzik tradisional Melayu, ini adalah kelabnya. Okay, kadang-kadang kelab gamelan ni ada orang luar request untuk pelajar-pelajar membuat persembahan. So it is very good experience for you. Di samping belajar main, belajar juga perform di hadapan public. Very good. This is a kelab yang bagus. Seterusnya adalah kelab Mandarin. Kelab Mandarin ni kalau masa sekolah rendah, contohnya cikgu cakap kalau di sekolah rendah Setiabudi, you dah pernah join kelab Mandarin, jadi apa salahnya ataupun wajarlah untuk awak continue kelab Mandarin ini di sekolah menengah, supaya tak hilang skill tu. Ataupun dari pelajar memang dirasa, cikgu saya rasa sekolah menengah ni saya nak belajar cakap bahasa Mandarin lah. Jadi this is the club. Okay. So for those activities yang cikgu ada tanda asterisk, yang ada tanda tu, it requires additional charges sebab ada trainer daripada luar yang akan mengajar kita. Okay. Next adalah Taekwondo. Okay, Taekwondo seperti biasalah, pelajar yang nak masuk martial arts, we have Taekwondo. Kita juga ada Karate Do. And lastly adalah kita ada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Kat bawah sekali tu kalau tengok betul-betul, nampak Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Malay punya martial arts. So kita ada 3 martial arts yang jatuh di bawah aktiviti kelab, dan ketiga-tiga aktiviti martial arts ni memerlukan extra charges, additional charges. Okay, jadi nak join mesti ada yuran lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada extra co-curriculum. Ni cikgu cakap extra co tadi. Pelajar yang dia dah join 3 aktiviti co ni, dah wajib join 3, tapi dia rasa dia nak join aktiviti yang keempat pula. Cikgu saya rasa saya nak join satu lagi lah, nampak macam menarik. So apa yang ada dekat extra co ni? Extra co ni ada swimming, sebab kita ada swimming pool, you have swimming classes, and ada archery, kelab memanah. Okay, kelab memanah. Kelab memanah, dan last sekali adalah kelab equestrian. Now what is equestrian? Equestrian adalah kelab menunggang kuda. Jadi kita akan bawa student daripada sekolah, kita akan naik van, kita akan pergi ke tempat menaiki kuda. So dia akan belajar menaiki kuda. And again cikgu nak emphasize, yang tulis archery dengan equestrian tu dia memerlukan yuran tambahan. Okay. Ingat tadi banyak nak yang dekat sekolah menengah Setiabudi ni kan. Banyak nak kena ingat, ada uniform unit, ada sports and games, ada club and societies, and then kalau nak tambah satu lagi boleh tambah, nama dia extra co. Okay. Kemudian yang sebelah kuning tu adalah dia tulis di situ school athletics teams. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang cikgu boleh kata, sukan-sukan yang cikgu boleh kata yang kita selalu menyertai pertandingan, especially MSSD. Football, netball, volleyball, table tennis, badminton, bowling, golf. Kalau pelajar boleh main golf, track and field, lumba lari, olahraga, dan juga track, chess, archery, swimming, handball, tenis. Dan di belakang cikgu ni, nampak tak belakang cikgu ni tulis apa? Dia tulis e-sport. Kita juga join pertandingan e-sport. Jadi if you have skills ataupun pandai dalam e-sports ni, this is the athletics club yang kita akan bawa pelajar untuk bertanding di luar. Lebih tinggi awak bertanding, lebih banyak markah kukuh yang awak akan perolehi. Okay.
Let's go to the next slide. Okay, ini cikgu terangkan dari segi masa lah kira kalau kata sekolah beroperasi seperti biasa, ini adalah masa-masa aktiviti yang kita akan implement aktiviti dia. Awak boleh tengok kelab inovasi dan invention setiap Isnin pukul 4 suku, kelab kembara hari Isnin juga 4 suku hingga 5 suku, dan kalau awak nampak kat belakang tu ada sedikit cikgu tulis kat situ, tak nampak, dia tulis RM50. Ada yuran sebab cikgu kena kumpul yuran untuk membawa kita pergi join certain activities. Okay, kita doalah semoga COVID-19 ni cepat habis, jadi boleh join aktiviti-aktiviti koko ni di sekolah. Okay, next kita tengok taekwondo. Taekwondo juga diadakan pada setiap Isnin daripada jam 4 suku hingga 5.30. So ini adalah charges yang taekwondo kenakan. Kena salin students. Kalau tak boleh hafal, salin. Ada registration RM30, monthly fee RM40, uniform, dia punya gi, baju taekwondo dia adalah RM80. Okay. And then Kelab Gamelan is on every Tuesday. Kelab Editorial Board is on every Tuesday. And we have Silat Cekak tadi. Silat Cekak is on every Thursday. Jadi fee juga. Kalau awak adalah pelajar menengah atas, charges dia adalah RM185 setahun. Kalau kita lower form, menengah rendah, charges dia adalah RM155 setahun. Okay. And then Karate Do berlangsung setiap every Thursday from 4.15 to 5.30. Fees dia adalah seperti yang cikgu maklumkan, RM378, inclusive of registration, grading, training fees. Kalau nak bayar one whole year is 580 ataupun 380 untuk 6 months. Ini tulislah students just in case kalau takut lupa, ataupun nanti bila dah start kelas nanti boleh tanya dengan guru kelas. Kalau you tak boleh ingat, guru kelas akan mention lagi sekali. Next, kita tengok next. Drama and Performing Arts dijalankan pada setiap Khamis from 4.15 until 5.15. Okay. Next we have Mandarin Club dilangsungkan setiap hari Khamis 4 suku hingga 5.30. Dia punya charges adalah deposit 120 and monthly fee of 120, and of course ada learning materials. Jadi cikgu rasa kalau pelajar sekolah rendah sendiri, dia dah maklumlah dengan harga-harga ni, harga yang sama daripada trainer yang sama. And we have Debate and Public Speaking Club berlangsung pada setiap every Thursday from 4.15 to 5.15. Kelas swimming, kalau nak join extra kurikuler tadi, ingat tak cikgu cakap, kelas swimming berlangsung pada setiap Monday from 4.15 to 5.30 PM. Dan kelas swimming adalah percuma, tiada charges. Cuma untuk membezakan kelas untuk lelaki dengan perempuan, kita tak campur. Okay, so kita akan alternate. So let's say if this Monday will be the boys turn, jadi the next Monday will be alternately to girls punya round pula untuk berenang. Okay, so we have alternate sessions untuk lelaki dan juga perempuan. Okay, let's go to the next slide. And equestrian yang cikgu cakap tadi, naik kuda tadi akan berlangsung pada setiap Tuesday from 4.15 to 5.30 PM. Membership fees adalah 150 and training RM500 per semester. Ni naik kuda betul bukan naik kuda dekat shopping complex, naik kuda betul. Banyak skill yang awak akan belajar kalau naik kuda ni Okay. Next kita ada apa tu, kelab archery This is extra koko. Berlangsung setiap Sabtu pukul 3 hingga 6 petang, and fee dia seperti yang cikgu tulis di situ, RM350 per semester, inclusive of 10 training sessions. Dan cikgu nak kongsikan dengan awak, jurulatih archery ni adalah jurulatih Negeri Melaka, MSN Melaka. Sangat berpengalaman, jadi rugi kalau kita tak join kelab archery ni, especially kalau dah pernah join masa sekolah rendah. Kelab bowling berlangsung setiap Rabu, alternate with uniform need of course, berlangsung daripada 4 to 6 PM sebab cikgu penasihat tu akan bawa awak keluar naik bas akan pergi bermain sama ada maybe di Wangsa Walk, perhaps kita akan bermain di sana. So dia ada sedikit fee, of course registration of RM20 and RM80 is for one semester. Itu subject to change juga, kemungkinan ada pengurangan, kemungkinan ada penambahan. Okay, let's go to the next slide. Okay, cikgu nak perkenalkan nama-nama rumah sukan yang diadakan di Sekolah Menengah Siti Budi. Kita ada rumah biru, rumah hijau, rumah kuning, rumah merah. Rumah biru lebih dikenali dengan nama rumah Alfa. Rumah Alfa. Rumah hijau adalah rumah Beta.
Rumah kuning adalah rumah gamma dan rumah merah adalah rumah delta. Ini kena hafal nama-nama ni. Nanti bila nak lawan masukan, you kena tahu nama-nama rumah sukan ni. Especially you nak cheer kan. Mesti nak tahu nama rumah sukan yang sekolah dah tetapkan. Okay, ini adalah pakaian-pakaian yang ditetapkan untuk sekolah menengah studi. Especially untuk koko, kita ada 2 jenis t-shirt, iaitu uniform sukan. Okay, sebab semua pun dah tahu rumah sukan masing-masing, dah boleh beli uniform sukan. Dan satu lagi adalah uniform jamboree yang belakang cikgu ni. Ini nama dia uniform jamboree. Okay, ini kena beli di bookshop. So kita kadang-kadang ada hari kita akan pakai uniform sukan, ada hari kita akan pakai uniform jamboree yang seperti itu kat sini lah. Okay. Next, ini adalah uniform untuk unit beruniform. Okay, kalau ni cikgu share yang paling senang nak faham lah. Okay, tapi kalau you nak tengok in details, you can also Google, nampak lebih detail kan. Kalau pergi kedai dia akan cakap, cik kalau nak masuk ke polis, this and this and this you have to buy. Putih Islam kena beli ni. Okay, kat kedai lebih detail lah. Dekat sini cikgu nak bagi gambaran kadet polis, sabit merah dan juga putih Islam macam mana pakaian dia. Okay, seterusnya, cikgu ada miss ke? Okay, tak ada. Okay, seterusnya adalah program-program anjuran koko yang akan diadakan juga. Seperti kita ada road run, kita ada sports day yang berlangsung di UIA. Kita ada juga aktiviti hiking nanti. Semua pelajar kena join hiking ni. Dan juga sambutan bulan kebangsaan. Kita ada majlis anugerah untuk atlet sekolah, majlis anugerah stallion. Dan satu lagi adalah kelab sahabat Universiti Malaya. Okay, special, kita ada special collaboration dengan UM. You boleh join banyak aktiviti yang UM anjurkan. Special untuk sekolah menengah siti budi, kita adalah antara sekolah swasta yang berdaftar menjadi kelab sahabat Universiti Malaya. Okay, these are the teachers untuk setiap rumah sukan tadi kan. Nama yang paling atas tu adalah dia punya house master ataupun house manager. Dia akan identify pelajar ni pandai, boleh lari laju, kita letak dia untuk acara ni. Pelajar ni kuat, dia boleh lempar cakra, kita bagi dia masuk aktiviti ni. Pelajar ni dia bertenaga, dia boleh masuk tali-tali. So ini adalah guru-guru rumah sukan. Setiap rumah sukan ada 10 orang cikgu. Okay, let's go to the next slide. Okay, slide cikgu tamat. Ini adalah nombor cikgu. Kalau boleh awak salin, just in case ada sebarang soalan awak nak tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Okay, nombor cikgu 017-202-9643. Cikgu di slide pun ada tulis 017-202-9643. Boleh WhatsApp cikgu. Kalau ada sebarang kekeliruan tentang aktiviti koko, boleh WhatsApp cikgu. Ataupun nak offer diri, cikgu saya nak offer dah cikgu, saya nak masuk pertandingan golf sebab saya memang pandai main golf, boleh maklumkan cikgu. Okay, jadi selepas daripada ini students, kita akan buat pendaftaran aktiviti koko secara online. Kita akan terus buat menggunakan Google Form. Jadi apa yang cikgu dah maklumkan tadi, kita akan, kalau bila you jot down, cikgu akan paparkan juga nanti. Dan cikgu akan bagi satu link untuk pelajar tekan. Jadi pelajar akan register online. Okay, dan hari ini juga kita akan tahu kita join aktiviti koko apa. Jadi tanpa membuang masa, cikgu rasa cikgu akan tamatkan cikgu punya taklimat. So cikgu sudahi cikgu punya taklimat dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana mendengar taklimat cikgu daripada awal sehingga habis. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Zaid bin Ibrahim atas ucapan dan taklimat itu tadi. Dengan berakhirnya penyampaian taklimat itu tadi, maka berakhirlah program Hari Orientasi kita pada hari ini. Sebelum saya melabuhkan tirai program kita pada hari ini, saya juga ingin mengingatkan beberapa perkara penting yang pelajar perlu patuhi. Yang pertama, pelajar-pelajar diingatkan supaya mendaftar unit beruniform masing-masing pada petang ini di dalam Google Meet yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, kelas online akan berjalan pada hari esok. Jadi, pelajar-pelajar perlu jaga adab ketika berada di dalam kelas online seperti berpakaian kemas, memberi respon kepada pertanyaan guru dan on kamera anda. Bersedia lebih awal. Tidak lupa juga sediakan keperluan untuk belajar seperti alat tulis, buku
teks, buku tulis dan buku aktiviti. Dan yang ketiga, pastikan anda mempunyai gadget yang sesuai dan capaian internet yang baik untuk mengikuti kelas online nanti. Yang keempat, pelajar-pelajar juga perlu diingatkan supaya dapat mengikuti norma baharu ketika ini dengan baik. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada program kita pada hari ini. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya bagi pihak majlis ingin memohon maaf andai tersilap kata, tersalah bicara sepanjang program kita berlangsung pada hari ini. Saya akhiri kata-kata saya dengan kata-kata hikmah daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab. Merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya, membalas dan bersikap adil ketika kuat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.